Hadis yang ketiga riwayat Imam Muslim. Suatu hari Rasulullah dan sahabat-sahabat dia lalu sebuah kebun. Tiba-tiba baral yang Nabi Muhammad naik itu, dia lari dengan laju sampaikan Nabi Muhammad hampir-hampir nak terjatuh. Jadi hairanlah orang. Rupa-rupanya di kawasan situ ada beberapa buah kubur lama. Kubur ni orang-orang ni dah meninggal zaman jahiliah dulu. Maksud dia belum Islam lah. Dan baral tu tadi yang dia tergesa-gesa terkejut tadi sebab dia dengar penghuni-penghuni kubur tu sedang disiksa. Jadi haiwan dia boleh dengar. Macam hadis yang pertama tadi kata, orang yang kena tukul besi kat telinga dia tu, jeritan dia tu boleh didengar oleh semua makhluk Allah, kecuali jin dan manusia yang tak dengar. Kenapa jin dan manusia tak dengar? Sebab mereka akan melalui. Macam haiwan dia tak lalu alam kubur lah. Tumbuh-tumbuhan dia tak lalu lah. Malaikat dia tak lalu lah. Tapi jin dan manusia akan lalui alam barzah. Jin pun kena, manusia pun kena. Jadi tak diperdengarkan lagi. Dan Nabi Muhammad pun dalam hadis akan datang, dia kata kalau sahabat-sahabat dia tak lalui lah alam barzah tu, dia nak bagi dengar lah sekarang ni, nak doa pada Tuhan. Tapi disebabkan sahabat-sahabat dia akan lalui alam tu, dia tak mau doa. Takut nanti apa-apa berlaku pada sahabat dia, sebab ngeri sangat keadaan di alam kubur tu tadi. Jadi Rasulullah suruh para sahabat dia mohon perlindungan. Mohon perlindungan Allah daripada neraka. Mohon perlindungan Allah daripada siksa kubur. Mohon perlindungan Allah daripada bencana fitnah. Dan mohon perlindungan Allah daripada fitnah Dajjal. Bila Nabi Muhammad cakap tu, waktu tu juga para sahabat dia doa benda yang Nabi Muhammad kata tu. Hadis yang keempat, hadis yang kita baca mula-mula tadi. Apabila seseorang kamu telah bertahiyat akhir, hendaklah dia berlindung diri kepada Allah daripada 4 perkara, iaitu daripada azab Jahannam. Jahannam ni salah satu nama neraka. Daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Itu doa dia bahagian belakang sekali tu, dalam tulisan Jawi tu, tulisan Arab tu. Elok dibaca selepas tahiyat. Hadis yang kelima riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad dikatakan selalu mengajar para sahabat dia doa berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksa Jahannam, dan aku berlindung kepadamu daripada siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Ini pun lebih kurang doa yang tadi jugalah. Mungkin ada yang mana dulu mana kemudian lah. Doa yang belakang tu. Doa belakang tu kita tengok mula-mula dia sebut azab kubur dulu, lepas tu bawa azab Jahannam. Daripada hadis Nabi Muhammad ni kita tengok dia sebut azab Jahannam dulu. Dua-dua hadis pun dia sebut azab Jahannam dulu. Yang terbaiknya kita ikut hadis lah, ada sandaran. Yang doa belakang tu saya petik saja tu. Hadis yang keenam riwayat Bukhari dan Muslim. Satu hari seorang perempuan tua Yahudi datang kepada Sayyidatina Aisyah. Perempuan Yahudi ni dia bagi tahu kepada Aisyah, kamu tahu tak siksa kubur ni ada. Orang yang dalam kubur tu dia kena siksa. Kebetulan masa itu Aisyah dia belum belajar lagi bahagian ni. Jadi dia tak percaya. Dia tak terima lah penjelasan perempuan Yahudi tu tadi. Tambahan pula orang Yahudi pula datang cerita. Kok orang Yahudi ni bohong ke apa ke. Bila sampai Nabi Muhammad, Aisyah pun tanyalah, betul ke dalam kubur ni ada siksaan kubur? Nabi Muhammad mengesahkan memang ada. Memang ada, dan semua binatang boleh dengar siksaan dalam kubur tu tadi. Kata Aisyah lagi, sejak peristiwa itu dia tengok Nabi Muhammad ni kalau sembahyang dia mesti ada doa berlindung daripada siksa kubur. Hadis ni juga dia bawa kita pemahaman tentang penggunaan kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat ni ialah kisah-kisah yang datang daripada orang-orang Yahudi. Jadi sebahagian orang bila dia kata cerita ni Israiliyat terus dia tak mau pakai. Tapi sebenarnya
kisah-kisah Israeliat ni kena bahagi kepada 3 kelompok. Ada cerita Israeliat yang kita boleh percaya. Macam tadi lah, perempuan tua Yahudi tadi, dia mai cerita kepada Sayyidatina Aisyah tentang azab kubur. Cerita dia betul. Jadi kita tak boleh kata nak tolak semua Israeliat. Satu jenis lagi yang memang salah, kita kaji-kaji, ni salah cerita tipu ni, Israeliat, yang tu tak pakai. Satu jenis lagi, yang ketiga, betul pun kita tak tahu, salah pun kita tak tahu. Cerita ni betul ke tak betul ke tak tahu, jadi kita tinggalkan dulu. Nak kata salah pun tidak, nak kata betul pun tidak. Jadi cara kita berhadapan dengan kisah-kisah Israeliat, 3 cara. Ada cerita yang betul, kita terima. Cerita yang salah, kita tolak. Cerita yang kita tak pasti lagi betul ke salah ke, tinggal dulu. Bukanlah tolak semua ataupun terima semua. Hadis yang ke-7, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini semua hadisnya kuat-kuat belakang. Daripada Abu Ayyub katanya, sekali peristiwa Nabi SAW keluar, pada seketika matahari telah terbenam, maka baginda terdengar satu suara, lalu baginda berkata, aku terdengar suara kaum Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Jadi hadis-hadis yang kita duk pakai ni, setakat ni dah 7 hadis, menunjukkan siksa kubur ni benar-benar berlaku. Sebagai orang Islam dan kita pun percaya kepada Nabi Muhammad, kita memang tak tolak dah, tak ada ragu-ragu dah. Kalau orang tanya pun siksa kubur ni ada ke tidak, confirm ada. Tak ada ragu-ragu dah. Hadis yang ke-8, riwayat Abu Hatim dan Tirmizi. Dia cerita setelah manusia dikuburkan. Ni kita akan lalui lah ni satu hari nanti, sebab kita pun akan nanti. Selepas dikuburkan, datanglah 2 orang malaikat yang hitam biru. Hitam dan biru, agaknya rupa dia lah kot, hitam biru. Dalam hadis ini disebut nama, seorang nama dia Munkar dan seorang lagi nama dia Nakir. Mereka ni tanya tentang Nabi Muhammad. Apa yang kamu kata pasal Nabi Muhammad ni? Kalau orang Islam, dia jawablah, ni pesuruh Tuhan lah, apalah. Kalau orang munafik, orang kafir, dia kira nak lari diri lah. Jadi apa pun jawapan dia, malaikat-malaikat tu jawab, memang kami dah tahu dah jawapan tu. Maksudnya mereka memang dah tahu dah, cuma nak sahkan lagi je. Dah tahu dah jawapan tu, saja tanya aja. Dia orang yang beriman dengan Nabi Muhammad tadi, dilapangkan kuburnya. Silap tulis dipalangkan kuburnya. Palang ni maksud kena palang pula. Dilapangkan kuburnya seluas 70 hasta. Sama dengan hadis yang mula-mula. Jadi luas. Kalau tidak dia sempit kan. Luas dan terang. Hadis yang pertama tadi dia kata luas dan kehijau-hijauan. Ini luas dan terang. Dan mayat tu diperintahkan tidur. Dia ni orang beriman. Kubur dia pun dah luas, dah terang, dah cantik dah, tidur. Maksud dia berehat lah. Berehat. Tapi dia minta kebenaran. Dia kata, boleh tak aku nak balik, nak bagi tahu kepada ahli keluarga. Keadaan azab kubur, keadaan dalam kubur tu macam mana, nak bagi tahu. Nak cerita, nak selamatkan lah anak bini apa yang kita tinggal tadi kan. Mesti kita nak selamat. Boleh tak nak balik? Malaikat kata tidur lah. Maksud dia tak boleh balik lah. Kena tidur. Tidur sampailah hari kebangkitan. Masa tu bila dah tiup sangkakala tu baru sedar. Terjaga dah. Masa tu baru tak datang takut balik. Jadi orang-orang yang soleh ni, dia lena tidur dalam kubur ni dalam keadaan hidup. Hidup di alam barzah. Bukan hidup macam kita di dunia. Orang munafik pula, dia salah jawab tadi, tak berani nak jawab. Jadi bumi diperintahkan menghimpitnya. Ni di alam barzah. Kita kalau korek cari di alam dunia tak jumpa. Sampaikan rapuh, berkecai tulang-tulangnya. Disiksa berterusan sampailah hari kebangkitan. Orang beriman tadi tidur lena, selamat, sejahtera, bahagia sampai hari kebangkitan. Orang munafik tadi kena siksa sampai hari kebangkitan. Dan tambahan cerita, Ibnu Qayyim dalam kitab dia, iaitu kitab Ar-Ruh, dia cerita orang-orang zaman itu, kalau ada haiwan-haiwan peliharaan mereka ni yang sakit perut, dia akan bawa haiwan-haiwan ni pergi ke kubur orang-orang munafik dan kubur orang-orang bukan Islam. Sebab apa? Haiwan-haiwan ni tadi dia boleh dengar siksa kubur. Bila sampai ke kawasan kubur tu,
Disebabkan dia dengar siksa kubur tadi, dia jadi macam gelisah, suhu badan dia naik, menyebabkan sakit perut dia hilang. Ni petua orang zaman itu. Betul tidak tak tahulah, tapi dia cerita Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim juga bawa satu cerita lagi. Satu hari orang baru kebumikan satu mayat. Kemudian mereka ni pun sembang-sembang lah di kawasan tu. Tiba-tiba mereka lihat seekor haiwan, tak tahu apa dia. Kuda ke, musang ke, serigala ke. Haiwan ni datang dekat kubur tadi dan dia letakkan telinga dia. Dia dengar, lepas tu dia lari. Sekali dia datang pula, dia dengar lagi. Lepas tu lari beberapa kali. Ini membuktikan haiwan dia dapat dengar apa yang berlaku di alam barzakh.